Hai anak-anak, sebelum ini kita dah belajar tentang penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Daripada topik tersebut, akan membawa kepada topik hari ini yang ada kaitan dengan cara kita mencegah atau mengurangkan kesan jangkitan penyakit. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 82 hingga 83 atau join slide cikgu ni saja. Dah sedia? Mari kita mula. Pada slide ini, kamu boleh lihat ada dua objektif pembelajaran yang berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu mekanisme pertahanan badan. Yang pertama sekali, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan dan juga mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan. Untuk kriteria kejayaan, iaitu apa yang kamu guna, macam mana cikgu boleh tengok jika kamu mencapai objektif itu adalah apabila kamu dapat menerangkan cara sistem pertahanan badan melawan jangkitan penyakit dan menggalakkan penyembuhan daripada jangkitan penyakit dan hubung kait antara antigen dan antibodi. Okay. Sebelum itu, cikgu nak tanya kamu. Boleh jawab dalam komen tu, nanti cikgu reply ya. Sekarang ni kan musim orang tonton main bola, game bola kan. Jadi mungkin ada antara kamu perasanlah ada abang ataupun bapa kamu tengok-tengok bola. Okay, soalannya, adakah terdapat strategi untuk sesuatu pasukan bola untuk memenangi sesuatu permainan bola? Kamu boleh jawab dalam komen ya. Okay. Dapat saja main bola sepak, bola jaring pun mesti ada strategi. Bola pingpong, badminton pun ada juga ya. Okay. Cikgu jadi Dora the Explorer sekejap ya. Jadi ya, dalam game bola memang ada strategi. Macam yang kamu nampak dalam slide sekarang ni ya. Okay. Jadi patogen memasuki badan melalui sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem perkumuhan dan kulit. Jadi patogen perlu dimusnahkan oleh badan. Okay. Apa saja yang masuk ke dalam badan kita panggil sebagai patogen. Okay. Jadi kita mempunyai strategi seperti strategi game bola tadi itu untuk pertahankan badan kita daripada serangan penyakit. Sebabkan itu kita ada kamu nampak dalam skrin sekarang ni, mekanisme pertahanan badan yang terdiri daripada dua, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik yang terdiri daripada barisan pertahanan pertama dan juga barisan pertahanan kedua. Manakala mekanisme pertahanan spesifik terdiri daripada barisan pertahanan ketiga. Alright. Jadi mekanisme pertahanan badan ni adalah terdiri daripada kulit dan membran mukus kita. Okay. Dia menghalang patogen daripada memasuki badan. Okay. Kalau kamu nampak pada gambar ni, ini adalah kulit kita. Okay. Ini adalah kulit kita dan dia menghalang, fungsi dia adalah untuk menghalang patogen daripada memasuki badan kita. Okay, kalau kamu boleh lihat, ini adalah patogen yang biasanya patogen ni tidak sihat, dia tidak bagus kepada badan kita. Okay, dan dia dihalang oleh kulit. Disebabkan itu, bila kita, kalau kamu nampak keadaan kita yang dengan pandemik COVID ni, salah satu nasihatnya adalah apabila kamu kembali daripada pasar, okay, ataupun daripada tempat yang melalui ramai orang, kamu perlu mandi dahulu. Okay, sebelum kamu bergaul dengan saudara mara yang tinggal serumah dengan kamu. Okay, sebab patogen ni dia boleh melekat pada bahagian kulit. Daripada kulit nanti dia lompat masuk dalam liang kulit kamu. Tahu-tahulah kamu dia akan boleh masuk. Sebab itu kamu kena mandi dahulu. Okay? Sentiasa bersih. Sebab itu kamu guna hand sanitizer. Alright? Kulit manusia terdiri daripada lapisan yang liat dan suka ditembusi oleh mikroorganisma. Jadi mikroorganisma hanya dapat menembusi kulit kalau ada luka ataupun kecederaan. Sebab itu kalau kamu kena jaga kulit kamu. Jangan buat sampai terluka. Kalau terluka, kamu kena tutup. Sebab itu bila tindakan pertama kalau kamu terluka adalah kamu akan tutup menggunakan plaster ataupun apa saja yang pembalut luka. Okay? Peluh dan sebum yang dirimbaskan oleh kulit mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Okay? Jadi bila kamu berpeluh, bila ada sebum-sebum ni, biasanya kamu dengar bila kamu orang cerita tentang pembuka muka. Bila orang yang jaga badan tu, dia ada sebut sebum tu. Itulah dia, okay? Sebab kadang-kadang sebum ni baik, kadang-kadang sebum ni bila dia terlalu banyak, dia akan boleh menyebabkan kulit muka kamu jadi bertakung dengan bakteria, okay? Tapi kalau dalam kes ini, peluh dan sebum tu, dia sebenarnya ada fungsi dia, iaitu dia ada bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma, okay? Jadi kamu tak boleh pandang rendah dengan air peluh kamu. Okay? So seterusnya kita tengok membran mukus, iaitu membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan.
Okay. Tadi sebab membran mucus ni dia masih lagi di bawah mekanisme pertahanan pertama ni. Okay. Dia adalah membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan. Okay, contohnya dalam hidung kamu tu. Kita akan cerita nanti ya. Mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mukus yang terdapat di dalam rongga hidung. Okay. Jadi kamu sama juga seperti peluh tadi tu, bulu kamu tu biarkan saja di situ kecuali kalau dia macam menyemak tu, kena lembuan sikit. Okay. Tapi sebenarnya ada fungsi. Dia macam gate, macam pagar. Okay, kalau benda asing masuk dalam hidung kamu, kamu sedut masuk sesuatu benda asing. Contohnya, kalau musim jerbu, kamu tak sedar sebenarnya ada debu-debu masuk tu, tapi bulu hidung kamu tu berfungsi untuk menghalang debu tu masuk ke dalam ruangan pernafasan kamu. Okay. Dan dia akan diperangkap oleh mukus yang terdapat dalam ruangan hidung. Selain daripada yang bulu tadi, dia ada mukus juga. Mukus ni dia macam hingus juga, okay, dia ada licin, okay, dalam ruang hidung. Jadi sebabkan itu pada penghujung hari bila kamu mandi, kamu korek hidung kamu, di situ nanti tahi hidung kamu tu telah mengumpul bahan-bahan asing daripada masuk dalam rongga hidung kamu. Jadi kamu kena buang. Jangan makan, okay. Lilin di dalam telinga, air mata dan lendir pada faras juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Okay, jadi bila kamu korek telinga kamu tu, lilin tu sebenarnya ada fungsi dia sendiri. Bukan saja air mata dan lendir pada faras. Okay. Lilin dalam telinga bila kamu korek tu sebenarnya ada fungsi dia sendiri. Dia juga menghalang benda asing daripada masuk terus ke dalam telinga kamu. Dan bukan yang kira dia macam dia bunuh mikroorganisma lah. Contoh di sini cakap untuk memusnahkan mikroorganisma yang masuk dalam telinga kamu. Okay, air mata juga seperti itu. Jadi sebab itu bila ada benda asing masuk dalam mata kamu, air mata kamu akan mengeluarkan cecair. Okay, begitu juga dengan lendir pada faraj yang berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Jadi janganlah kamu risau kalau faraj kamu macam berasa berair sangat, tetapi dia ada fungsi dia sendiri. Okay. Lepas tu, patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan pertama akan memasuki sistem darah dan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua. Kalau dia lepas ni, kamu nampak arrow yang anak panah yang melepasi kulit ni, itulah yang akan terjadi. Kalau dia boleh masuk di situ, dia akan masuk ke sistem darah kamu dan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua. Okay? Kita akan pergi ke barisan pertahanan kedua sekarang ya. Jadi pada mekanisme pertahanan tidak spesifik ini, barisan pertahanan kedua ni masih lagi di bawah mekanisme pertahanan tidak spesifik. Okay. Jadi di sini kamu boleh lihat dia akan melawan patogen melalui fagositosis. Okay. Operasi fagositosis di mana sel darah putih akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Okay. Itu adalah operasi fagositosis pada pertahanan kedua. Okay, sel darah putih yang akan melawan. Patogen yang berjaya melapisi, ini kita akan cerita dulu, okay. Tapi kamu kena ambil perhatian di sini, okay. Pada gambar ini, yang bulat ada 2 biji tu dengan yang 4 biji tu adalah patogen, okay. Bila dia boleh melepasi barisan pertahanan kedua ni, okay, dia akan berhadapan dengan sel darah putih yang akan berlawan dengan mereka, okay. Jadi bagaimana tindakan fagositosis ni? Kamu boleh lihat ada gambar fagositosis di bawah ini di mana dia akan menelan patogen tu. Itu adalah tindakan menelan dia ya. Okay. Jika dia boleh melepasi barisan pertahanan kedua, dia akan berhadapan dengan barisan pertahanan ketiga. Okay, kita akan pergi ke barisan pertahanan ketiga sekarang. Di sini dia akan melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Tadi tu kulit dah lepas tu sel darah putih dah lepas, sekarang ni dia akan menghadap yang barisan ketiga, iaitu dia akan lawan dengan antibodi. Antibodi melekat pada patogen. Okay, kamu kena tengok gambar ni, cikgu akan cerita dengan kamu ya. Okay, antibodi akan melekat dengan patogen. Ini adalah untuk mengelakkan patogen daripada memasuki sel perumah. Alright. Jadi antibodi ni berbentuk Y, manakala patogen ni adalah bentuk bulat bintang ni. Okay, dia macam coronavirus kan. Okay. Lepas dia, apabila dia masuk ke bahagian barisan ketiga ni, okay, antibodi akan menjalankan tugasnya, dia akan melekatkan dirinya pada patogen. Jadi dia akan terjadi seperti gambar di sebelah kanan ini. Okay, bahagian kanan gambar ini, bukan bahagian sebelah kanan. Kita tak ada 2 gambar, kita ada 1 gambar saja kan.
Okay. Jadi di sini kita boleh lihat antibody telah memerangkap patogen yang telah sebelum dia masuk ke dalam sel perumah. Okay, jadi mekanisme pertahanan badan kita cuma ceritakan sampai sampai barisan pertahanan ketiga saja ya. Okay. Antibody menyebabkan patogen menggumpal. Okay, jadi kamu boleh nampak dia menggumpal di sini. Sistem keimunan badan adalah keupayaan sistem badan melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen. Okey, jadi kalau sistem keimunan badan ni kalau keimunan ni adalah kebolehan badan kita ni melawan sesuatu patogen sebelum badan kita dijangkiti sesuatu patogen. Dia lawan dahulu. Itu adalah sistem keimunan. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh kaitkan ini dengan situasi semasa negara kita ya, dengan coronavirus, bagaimana vaksin berfungsi. Okey, dia tak semestinya kalau itu cikgu tak akan cerita lebih, nanti kita akan cerita dalam kelas kalau kita balik ke kelas ya. Okey. Jadi ini melibatkan penghasilan antibody. Apabila sistem keimunan badan dia activated, dia akan menghasilkan antibody apabila terdapat patogen memasuki badan. Kalau ada patogen masuk badan, dia akan hasilkan antibody. Okey. Antibody ni adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Alright. Jadi antibody ni adalah sejenis protein. Okay, yang telah dihasilkan oleh sel darah putih. Jadi itu salah satu daripada tadi itu dia melawan. Keduanya antibody ni dia menghasilkan sel darah putih ni dia menghasilkan antibody juga supaya dia boleh lawan antigen tadi itu. Okay, manakala antigen ni adalah jasad asing ataupun bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang penghasilan body. Okay. Terdapat pada patogen, molekul toksin dan sel darah daripada kumpulan darah yang lain. Okay. Kalau yang sel darah daripada kumpulan lain ni, kamu akan belajar dengan lebih lanjut lagi pada masa kamu belajar di tingkatan 3 tentang darah. Okay. Bukan belajar ni masa kamu di tingkatan 3. Jadi selesai untuk yang ini, kita tengok tugasan kamu hari ini. Yang pertama sekali, lukiskan di dalam buku nota mekanisme pertahanan badan. Kemudian kamu kena ambil gambar hasil kerja kamu, gabung jadi satu gambar jika lebih daripada satu. Okay? Hantar ke dalam grup WhatsApp kelas kita. Kemudian kamu typekan di dalam grup WhatsApp tentang apa yang kamu dah belajar hari ini. Okay? Ringkas saja. Jadi kamu boleh cerita dengan cikgu, dengan rakan-rakan kamu lain apa yang kamu dah belajar. Kalau ada soalan, jangan malu type dalam komen di bawah ya. Kalau mau juga, boleh PM cikgu dalam WhatsApp. Tapi, kamu mesti nyatakan dengan spesifik bahagian yang kamu tidak faham ya. Okay, sebab kamu tak boleh datang, kejap. Okay, nanti cikgu akan jelaskan dalam grup WhatsApp ya. Okay. Jadi, sampai di sini sahaja. Terima kasih.